Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pelajar metodologi penyelidikan dalam pengajian Islam akan membentangkan kajian proposal kami yang bertajuk Kajian Perbandingan Aliran Pandangan di antara Sunni dan Syiah terhadap Sayyidatina Aisyah dan Khulafa Ar-Rasyidin. Saya Ainul Hafizah binti Zul Hasnan, nombor metrik 055207 akan membentangkan kajian yang bertajuk pandangan di antara Sunni dan Syiah terhadap Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Sebelum kita pergi terlebih lanjut kepada pandangan Sunni dan pandangan Syiah, eloklah kita mengenali dahulu siapakah Sayyidatina Aisyah ini. Maka di sini saya nyatakan biodata ringkas Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Nama penuh beliau adalah Aisyah binti Abu Bakar Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashiyah At-Ta'imiyah Al-Makkiyah. Beliau telah digelarkan sebagai Ummu Al-Mu'minun iaitu di kalangan isteri-isteri Rasulullah dan juga dikenali ataupun dipanggil sebagai Al-Humairah yang bermaksud putih kemerahan. Aisyah adalah seorang wanita yang berparas cantik, berkulit putih. Sebab itulah ia sering dipanggil dengan panggilan Al-Humairah. Beliau telah dilahirkan 8 tahun sebelum hijrah iaitu pada tahun 614 hijrah, dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah. Perkahwinan Sayyidatina Aisyah. Rasulullah SAW menikahi Aisyah sewaktu 2 tahun sebelum hijrah ketika Aisyah masih berumur 6 tahun. Dan Rasulullah SAW membangunkan rumah tangga dengan Aisyah setelah berhijrah tepatnya pada bulan Syawal iaitu tahun kedua hijrah, tahun ke-10 kenabian. Aisyah ini adalah satu-satunya isteri Nabi yang dikahwininya dengan status anak dara atau gadis. Kita lihat pada sumbangan Sayyidatina Aisyah. Beliau tercatat sebagai orang yang banyak meriwayatkan hadis dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu, di antaranya ilmu fiqh, kesihatan dan syair Arab. Aisyah juga termasuk sebagai perawi yang penting yang meriwayatkan banyak perkataan dan tindakan Nabi SAW. Beliau menjadi sumber rujukan dengan dikatakan meriwayatkan sebanyak 1210 hadis dan daripada jumlah ini 316 disebut di dalam kedua-dua sahih iaitu Bukhari dan Sahih Muslim. Sifat Sayyidatina Aisyah ini adalah seorang yang dermawan sehingga sanggup menjual barang keperluannya semata-mata untuk membantu orang lain. Beliau juga seorang yang taat dan patuh kepada ibu bapa dan suami. Seorang yang tegas dan berani menegakkan kebenaran. Sayyidatina Aisyah wafat pada 17 Ramadan pada tahun 58 Hijrah dalam umur 66 tahun di rumahnya di Madinah, iaitu dalam Masihi 16 Julai 678 Masihi. Jenazah Aisyah ini dimakamkan di pemakaman Baqi'. Okey, selepas kita dah kenali biodata ringkas Sayyidatina Aisyah, iaitu kita telah kembali kepada pandangan Sunni dan pandangan Syiah. Pertama kita akan lihat pada pandangan Sunni terhadap Sayyidatina Aisyah. Sunni telah mengatakan bahawa mencintai Nabi, isteri-isteri Nabi dan para sahabat Nabi adalah wajib dan sebahagian dari keimanan. Inilah yang membezakan sunnah dan Syiah. Akidah ahli sunnah ini mewajibkan untuk mencintai, menghormati, menahan ucapan dan perbuatan dari menyakiti dan mencoreng kehormatan mereka. Tidak ada seorang ahli sunnah pun kecuali dia perlu mencintai dan memuliakan Aisyah radhiyallahu anha sebagai salah seorang dari ibu mereka. Dalam riwayat ahli sunnah terdapat banyak hadis tentang keutamaan Nabi SAW terhadap Aisyah. Kerana itu mereka sangat menghormati Sayyidatina Aisyah. Menurut riwayat ahli sunnah, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Aisyah. Bahkan dia adalah isteri yang paling dicintai Nabi. Bagi mereka, Aisyah adalah wanita yang memiliki banyak sekali keutamaan dan kemuliaan.
Sejarawan Sunni melihat Aisyah sebagai seorang wanita yang terpelajar yang tanpa lelah meriwayatkan hadis tentang kehidupan Muhammad. Dia merupakan salah seorang dari cendekiawan Islam awal di mana para sejarawan menghitung sampai seperempat dari hukum Islam berasal daripada Aisyah. Aisyah adalah isteri utama Nabi dan menjadi contoh dari jutaan wanita. Ahli sunnah juga meyakini bahawa isteri-isteri Nabi adalah ibu bagi kaum mukminin dan meyakini bahawa mereka adalah isteri-isteri Nabi kelak di akhirat. Sikap ahli sunnah melepas diri dari kelompok Rafidah. Kelompok Rafidah iaitu Syiah yang membenci dan mencela para sahabat dan juga berlepas dari kelompok Nawasib yang membenci Ahlul Bait Nabi dan menyakiti mereka dengan perkataan dan perbuatan. Sunni juga telah menjelaskan bahawa Aisyah adalah wanita yang disucikan namanya dari langit ketujuh dan diabadikan dalam Al-Quran. Ini keutamaan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Aisyah. Dalam surah An-Nur ayat 11 hingga ayat 26 merupakan ayat yang turun berkenaan dengan berita dusta terhadap Sayyidatina Aisyah. Dengan turunnya ayat ini, maka terbantahlah uh, tuduhan-tuduhan keji dan dusta terhadap Sayyidatina Aisyah. Allah telah mengisytiharkan bahawa Aisyah adalah wanita yang baik, wanita yang menjaga kesucian dan bagi pendusta yang mengatakan atau melontarkan tuduhan keji dan dusta terhadap Aisyah ini mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Di dalam Al-Quran juga telah jelas bahawa sahabat dan isteri-isteri Rasulullah ini telah diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam firman-Nya antara salah satu ayat Qurannya adalah surah At-Taubah ayat 160. Orang-orang pertama dan terdahulu dari kaum Muhajirin dan Ansar, yakni orang yang memasuki Islam dan mereka yang mengikutinya dengan baik. Allah meredai mereka dan mereka pun meredainya dan disediakan Allah buat mereka syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang kekal di dalamnya dan buat selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Selain itu, khusus untuk isteri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu anha terdapat banyak hadis yang sahih atas keutamaan isterinya itu, iaitu hadis Bukhari dan Muslim yang maksud suatu ketika Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah yang manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Dari kalangan lelaki, tanya Amr, beliau menjawab, "Bapanya." Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, orang yang mulia dari kalangan laki-laki uh, namun orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak. Namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah binti Fir'aun dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan tasrid atas segala makanan. Okay, kita lihat perilaku Sunni terhadap Sayyidatina Aisyah. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan tidaklah para sahabat Rasulullah SAW mengeluh sesuatu kecuali mereka bertanya kepada Aisyah. Mereka akan mendapati di sisi Aisyah itu ada ilmu tentang hal-hal tersebut. Az-Zuhri juga berkata, kalau ilmu Aisyah itu dibandingkan dengan ilmu seluruh perempuan, pastilah ilmu Aisyah itu lebih banyak. Urwah bin Zubair juga berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih mengerti tentang fiqh dunia pengobatan dan tentang syair Arab kecuali daripada Aisyah. Semua Abu Musa Az-Zuhri dan Urwah bin Zubair ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Okay, selepas kita lihat pandangan Sunni, sekarang kita akan lihat pandangan Syiah terhadap Sayyidatina Aisyah. Di dalam kitab milik
Syiah Awail Al-Maqalat mengatakan bahawa Al-Quran yang ada pada saat ini sudah tidak original. Kemudian mereka juga banyak mengkafirkan sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah isteri beliau, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Tertulis juga di dalam buku Syiah Ali bin Ibrahim Al-Qummi di dalam tafsirnya. Dalam buku itu disebutkan bahawa perangai isteri Nabi itu sangatlah buruk dan tidak berakhlak. Menurut Syiah juga, riwayat-riwayat Ahlussunnah mengenai keutamaan Aisyah itu adalah palsu. Asyhadu dalam illa asyara dalam dari Abdurrahim Al-Kushahir berkata, Abu Ja'far berkata kepadaku, ketika imam kami Al-Qaim, Imam Mahdi versi Syiah sudah bangkit, Humairah akan dibawa kepadanya hingga imam mencampakkannya sebagai hukuman had dan membalaskan dendam untuk puteri Muhammad iaitu Fatimah. Muhammad Bakir Al-Majlisi dalam kitabnya juga yang berbahasa Persia, Haqqul Yakin, mengatakan bahawa akidah Syiah, akidah kami iaitu Syiah dalam berlepas diri adalah sungguh kami berlepas diri dari 4 berhala iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Muawiyah. Kami juga berlepas diri dari 4 wanita iaitu Aisyah, Hafsah, Hindun dan Ummul Hakam. Kami juga berlepas diri dari semua pengikut dan kelompok mereka. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi ini. Nauzubillah min zalik. Syiah juga mencela Ummul Mukminin Aisyah. Di antara bentuk kesesatan Syiah Rafidah adalah perbuatannya yang mencela bahkan menghina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dengan perkataan atau perbuatan yang sangat keji dan mungkar. Pendeta Syiah yang bernama Abu Ja'far Al-Kulaini adalah tukang tulis banyak kitab pelecehan Rasulullah SAW. Kitab Hadis Al-Ifk yang merupakan salah satu karangannya yang menghina kedua-dua isteri Nabi Muhammad SAW iaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Hafsah radhiyallahu anha sebagai perempuan kafir seperti isteri Nabi Nuh alaihissalam. Di sini kita dapatlah kita lihat perbezaan yang ketara di antara pandangan Sunni dan pandangan Syiah. Seterusnya kita akan lihat pada perilaku Syiah terhadap Sayyidatina Aisyah. Syiah ini sangat-sangat membenci Aisyah, isteri dari Rasulullah SAW. Juga Syiah telah mencela dan mengejek kehormatan Aisyah radhiyallahu anhu. Saya telah nyatakan di sini 7 contoh atau celaan kaum Syiah Rafidah terhadap kehormatan Aisyah. Pertama, kaum Syiah telah mengatakan bahawa Aisyah telah keluar dari iman dan menjadi penghuni neraka Jahannam. Kaum Syiah juga telah mengatakan bahawa telah mengatakan dan menggelarkan Aisyah sebagai ummu syurur iaitu ibu kejelekan ataupun kehodohan dan ummu syaitan iaitu ibunya syaitan. Hal ini dikatakan dalam Al-Bayadi di dalam kitab Syiah iaitu Asy-Syiratal Mustaqim. Kaum Syiah juga telah mengatakan Aisyah sangat memusuhi dan membenci Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sampai meletuskan perang Jamal. Mereka mengatakan Aisyah itu tidak mahu bertaubat dan terus memerangi Ali sampailah sehingga meninggal. Yang keempat, Rasulullah SAW meninggal. Mereka mengatakan Rasulullah SAW itu meninggal dunia kerana diracuni oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka telah mengatakan di dalam kitab mereka iaitu Tafsirul Iyash karya Muhammad bin Mahmud bin Ayashi yang disebutkan bahawa yang menyebabkan Rasulullah SAW itu meninggal dunia adalah kerana diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Yang kelima, isteri-isteri Nabi adalah seorang pelacur. Mereka mengatakan bahawa isteri-isteri Nabi ini adalah seorang pelacur. Dinukilkan secara dusta di dalam kitab Syiah iaitu Ikhtiyar Ma'rifatur Rijal karya At-Tusi bahawa Abdullah bin Abbas pernah berkata kepada Aisyah, kamu tidak lain hanyalah seorang pelacur dari 9 pelacur yang tinggalkan oleh Rasulullah SAW. Na'udzubillah min zalik.
Yang keenam, Khomeini yang dialu-alukan sebagai pahlawan revolusi Islam Iran, yang di dalam bukunya yang Taharah berkata, Aisyah, Talha, Zubir, Muawiyah dan orang-orang yang sejenis dengannya, meskipun mereka secara lahiriahnya tidak najis, tapi lebih buruk dan lebih menjijikkan daripada anjing dan babi. Mereka telah mengatakan seperti itu, iaitu kaum Syiah. Pada 10 Muharram, orang Syiah telah mendatangkan kambing betina yang diberi nama Aisyah. Mereka telah mencabut bulu-bulu kambing betina itu, memukul-mukulnya sehingga dengan kasut atau sepatu sehinggalah kambing itu mati. Perkara ini telah disebut di dalam tafsir kitab Syiah, iaitu Tabdizu Zaram wa Tanbihun Niyam. Dari sini kita dapat lihat bahawa Sunni dan Syiah ini pandangan mereka terhadap Sayyidatina Aisyah ini sangat berbeza. Bahkan uh, terlalu ketara bahawa Sunni ini sangat memuliakan dan menghormati Sayyidatina Aisyah, tetapi Syiah ini mencela, menghina, bahkan membenci dan mengkafirkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Masya, nombor matrik 054973. Pengetahuan saya berkaitan dengan kajian perbandingan terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menurut Sunni dan Syiah. Biodata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nama sebenar beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafa. Sebelum Islam, beliau dikenali sebagai Abdul Ka'bah. Gelaran As-Siddiq ialah gelaran yang diberi oleh Nabi SAW kerana beliau sentiasa menggunakan kata-kata Nabi. Beliau dilahirkan pada tahun 574 Masehi dan beliau dari keturunan Bani Tamim. Jawatan beliau dilantik sebagai khalifah yang pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi selama 2 tahun, 3 bulan 10 hari. Pengorbanan beliau sebelum Islam, beliau adalah saudagar yang kaya. Selepas Islam, beliau banyak mengorbankan harta dan tenaga untuk kepentingan Islam. Keutamaan Abu Bakar adalah orang yang Rasulullah percaya untuk menemaninya berhijrah ke Madinah. Selain itu, sebagai sahabat Nabi yang paling banyak ilmunya. Kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah dan saat masih hidup di dunia sudah menjadi seorang yang dijamin masuk syurga. Kewafatan beliau meninggal dunia pada 21 Jamadil Akhir 13 Hijrah bersamaan 23 Ogos 634 Hijrah disebabkan demam. Sumbangan beliau adalah menyelesaikan masalah perebutan jawatan khalifah. Selain itu, gerakan Tentera Usama, masalah Aqidah, pengumpulan Al-Quran, ancaman Parsi dan Rom, dan pelantikan khalifah yang kedua. Pandangan Sunni terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di Sunnah wal Jamaah ialah orang-orang yang mengikuti sunnah dan berpegang teguh dengannya dalam semua perkara yang di atasnya Rasulullah SAW berada dan juga para sahabatnya. Oleh sebab itu, ahli Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya ialah para sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat. Ahli Sunnah ialah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in. Sekitar 90% umat Islam sedunia berpahaman Sunni, manakala 10% belum menganut aliran Syiah. Ahli Sunnah memandang bahawa sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik umat ini dan patut menjadi panutan dan takwa dan warak, walaupun mereka bukanlah orang-orang yang maksum dari kesalahan. Menghina dan mencaci sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar adalah kekufuran yang telah jelas keharamannya. Kaum Syiah pula adalah kaum yang suka menghina dan mencaci sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar As-Siddiq.
Perilaku Sunni terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ahli Sunnah sentiasa mengikuti nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini. Ia berbeza dengan orang-orang sesat yang berani mencela menghina para sahabat. Sahabat yang paling mulia secara mutlak adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian baru sahabat yang lain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ahli sunnah wal jamaah sungguh telah sepakat berdasarkan apa yang telah dinukilkan secara mutawatir dari Amirul Mukminin, iaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, orang yang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu. Adapun keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu menurut ahli sunnah berdasarkan keutamaan khusus yang beliau miliki dan tidak dimiliki oleh selain beliau. Di antaranya adalah keutamaan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW mengutus beliau sebagai amir pasukan perang Zatus Salasil. Beliau Amr bin Al-As berkata, lalu saya datang kepada beliau SAW dan bertanya, siapakah orang yang paling kamu cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Saya bertanya lagi, dari laki-laki? Beliau menjawab, bapaknya, Abu Bakar. Saya bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, Umar bin Al-Khattab. Kemudian beliau menyebut nama-nama yang lain. Pandangan Syiah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Syiah merupakan salah satu mazhab terbesar dalam Islam selepas Sunni. Syiah mengikuti Islam berbeza dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait kerana menolak hadis yang bertentangan dengan kepercayaan mereka. Syiah juga menentang kepimpinan dari Khalifah Sunni pertama iaitu Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang lain. Malah mereka menghina Abu Bakar yang merupakan sahabat Rasulullah SAW seperti Sunni menolak Syiah. Kebanyakan Sunni Islam mengatakan bahawa mazhab Syiah merupakan satu kefahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam. Kerana fahaman ini mendakwa bahawa Ali radhiyallahu anhu iaitu sepupu Rasulullah SAW sepatutnya menjadi khalifah selepas kewafatan baginda dan bukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aliran Syiah terbahagi kepada 3 golongan yang besar. Golongan pertama Syiah Mufaddalah, iaitu puji kelebihan, iaitu mereka yang terlalu cenderung memuliakan Ahlul Bait, iaitu kaum keluarga Nabi SAW. Mereka banyak bercakap tentang kemuliaan ahli keluarga Nabi, tetapi mereka tidak mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Mereka beriktiraf Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, tetapi bagi mereka Ali tetap lebih mulia. Bagi mereka juga Abu Bakar diharuskan menjadi khalifah. Menurut pegangan mereka, mereka terkenal dengan nama Syiah Zaidiyah dan kebanyakannya tinggal di Yaman. Golongan kedua merupakan majoriti di dunia ini iaitu Syiah Rafidah. Rafidah berasal daripada perkataan Ar-Rafdu iaitu tolak. Mereka digelar sebagai Rafdu dan Rafidah kerana mereka tidak mengiktiraf kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lebih dahsyat lagi, mereka mengkafirkan dan melaknat sahabat Rasulullah SAW seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu dan yang lain lagi. Syiah Rafidah merupakan golongan Syiah terbesar, merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk di Iraq. Perilaku Syiah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kitab Mafatih Al-Jinan disebutkan sebuah doa laknat bagi sahabat terutama khalifah pertama iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Doa tersebut dikenal dengan doa ziarah Ashura dan dibaca 100 kali oleh mazhab Syiah yang bermaksud, Ya Allah laknatlah orang pertama iaitu Abu Bakar yang menzalimi hak Nabi Muhammad dan keluarganya.
Dan orang tak akhir yang mengikutinya atas sikap zalim ini. Ya Allah, laknatlah sekelompok orang yang telah memerangi Husain alaihissalam serta yang telah berkumpul, berjanji dan ikut serta dalam membunuh Husain. Ya Allah, laknatlah mereka semua. Doa ini daripada kaum Syiah. Akidah aliran Syiah berbeza dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Mereka mengkafirkan sahabat Nabi SAW agar timbul keraguan terhadap sumber agama yang dipegang oleh Ahli Sunnah. Apabila Syiah mengkafirkan sahabat, maka Al-Quran yang ditulis itu yang menjadi sumber kepada Al-Quran hari ini dianggap sebagai tidak menepati Al-Quran yang asli. Cadangan mengukuhkan Al-Quran datangnya daripada Umar radhiyallahu anhu kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mengarahkan Umar menjadi penulis wahyu. Umar radhiyallahu anhu memilih Zaid bin Sabit dan dibentuk kumpulan penulis wahyu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salsabila Azlin binti Muhammad Rosidi, nombor matrik 054945. Hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk saya, iaitu perbandingan aliran pemikiran antara Sunni dan Syiah terhadap Sayyidina Uthman bin Affan yang merupakan khalifah yang ketiga daripada Khulafa' Ar-Rashidin. Sebelum itu, ayolah kita mengetahui terlebih dahulu tentang riwayat hidup Sayyidina Uthman bin Affan. Nama sebenar beliau adalah Uthman bin Affan bin Abu Al-As bin Umayyah. Beliau berasal daripada Bani Umayyah. Beliau dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah selepas beberapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Uthman telah menjawab jawatan sebagai khalifah yang ketiga daripada Khulafa' Ar-Rashidi selepas Sayyidina Umar yang telah dibunuh. Tempoh pemerintahan beliau adalah selama 12 tahun, dari tahun 644 sehingga tahun 656. Sayyidina Uthman digelar sebagai Zun Nurain kerana beliau telah berkahwin dengan dua cahaya mata Rasulullah SAW, iaitu Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Pada tanggal 18 Zulhijjah tahun ke-35, Sayyidina Uthman menerima takdir Allah. Beliau telah dibunuh oleh pemberontak. Maka ketika itu berakhirlah riwayat hidup seorang sahabat yang sangat berjasa kepada Islam dan juga ummah. Sebelum kita merungkai lebih lanjut berkaitan dengan perbandingan pandangan antara kedua aliran ini, sukalah untuk saya mendefinisikan terlebih dahulu istilah Sunni dan Syiah. Sunni atau lebih dikenali sebagai Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mereka yang sentiasa tegak di atas landasan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat dan merupakan sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga ke hari kiamat. Syiah pula ialah mereka yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anha dan menganggap beliaulah yang pengganti Rasulullah SAW sebagai khalifah dan berhak mengganti tempat Rasulullah. Kedua-dua aliran Sunni dan Syiah ini berpandukan iman dan praktik mereka kepada Al-Quran dan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan mempunyai persamaan dari segi asas-asas Islam. Namun, perbezaan paling ketara berkait rapat dengan peristiwa sejarah, warisan ideologi dan isu pemilihan pemimpin. Perbezaan pertama antara keduanya adalah wujud selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Isunya adalah siapa yang layak dan berhak untuk menjadi pengganti baginda sebagai seorang khalifah Islam yang berwibawa. Kebanyakan umat Islam dan para sahabat pada ketika itu berpihak kepada Abu Bakar, iaitu seorang sahabat baginda yang paling rapat yang melalui segala susah senang bersama baginda. Namun, sekumpulan kecil para sahabat dan penyokong mereka pula, iaitu penyokong Syiah pula, memilih menantu dan sepupu baginda iaitu Ali sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Mereka berfikir dan berpendapat Ali lah sahaja yang berhak mengganti tempat Rasulullah SAW.
Al-Quran yang diturunkan kepada manusia adalah kitab yang terakhir daripada Allah melalui Nabi Muhammad SAW tanpa sebarang penyelewengan atau berlaku penukaran. Tetapi puak Syiah ni mempunyai penyelewengan yang ditunjulkan adalah wujudnya surah Al-Wilayah dalam Al-Quran. Surah ini menyebut tentang kewalian Sayyidina Ali bin Abu Talib sebagai imam selepas Rasulullah. Selain itu, hadis adalah sumber kedua dalam syariat Islam selepas Al-Quran. Fungsi hadis untuk mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Namun berbeza pula dengan Syiah. Syiah ni tidak berpegang kepada hadis, melainkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh kaum keluarga Rasulullah sebagaimana hadis-hadis yang diriwayatkan oleh penyokong-penyokong Ali. Selanjutnya kita beralih kepada pandangan Sunni terhadap Sayyidina Uthman bin Affan. Para sahabat adalah khalifah yang terbaik kepada umat Islam. Tidak hanya itu, generasi ini juga memperoleh banyak pujian daripada Allah serta keredaannya seperti yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Dan maksudnya adalah orang-orang yang terdahulu yang pertama masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah dengan baik. Allah redha kepada mereka dan mereka pun mendapat keredaan daripada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Okey, daripada pandangan Sunni terhadap Sayyidina Uthman ni, mereka berkata Sayyidina Uthman ni adalah salah seorang daripada orang yang pertama memeluk Islam dan dikenali dengan sifat dermawannya kepada orang yang susah. Selain itu, Sayyidina Uthman telah berjaya menyatukan mushaf Al-Quran yang berbeza-beza kepada satu mushaf mengikut susunan mushaf yang dikumpulkan oleh Abu Bakar. Namun, pandangan Syiah sangat bertentangan dengan Sunni terhadap Sayyidina Uthman bin Affan. Syiah ni tidak sahaja memandang sahabat dengan pandangan negatif, malah mereka memandang mereka dengan kaca mata hitam pekat. Al-Kulaini meriwayatkan dari Hamran bin A'yun bahawa seluruh sahabat telah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW. Golongan Syiah ni juga berpendapat bahawa Sayyidina Uthman tamak dan mementingkan saudara sendiri dalam melantik pentadbiran baru tanah jajahan Islam. Selain itu, mereka menyifatkan Sayyidina Uthman sebagai orang yang bodoh dan tidak menonjolkan secara keilmuan dan tidak konsisten dalam berjihad serta tidak profesional dalam pekerjaan. Kerajaan Islam ketika pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan pada 6 tahun awal berada dalam keadaan yang aman sehingga berlakunya fitnah 6 tahun terakhir pemerintahannya yang dicetuskan oleh Abdullah bin Sabah yang amat memusuhi Khalifah Uthman. Abdullah bin Sabah berjaya membina pemahaman sesat untuk mengadu domba umat Islam bagi menghancurkan Islam dari dalam. Beliau telah menfitnah Khalifah Uthman dengan fitnah seperti menyalahgunakan kuasa dengan menjaga kepentingan keluarganya dan banyak lagi. Walaupun Sayyidina Uthman telah menjawab semua isu tersebut dengan hebat dan mantap, namun jawapan-jawapan tidak pernah sampai kepada mereka kerana mereka enggan membaca dan mengetahui kebenaran politik mereka. Sebenarnya, Sayyidina Uthman telah membendung gerakan fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Sabah. Dia juga telah mencanangkan kempen menjatuhkan Sayyidina Uthman dan dia telah mencampuri isu-isu politik dengan pelbagai tafsiran agama. Maka dengan berlakunya fitnah yang cukup serius di tubuh Islam pada saat itu, dengan ini mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Uthman ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya Nur Adila binti Muhammad Razi, nama matrik 055905. Saya akan menerangkan mengenai perbahasan tentang pandangan atau tanggapan aliran Sunni dan Syiah terhadap Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sebelum kita pergi kepada topik perbahasan yang utama, kita lihat dulu kepada sedikit biodata ringkas mengenai Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Yang pertama, nama penuh Sayyidina Umar adalah Umar bin Al-Khattab bin Abdul Uzza bin Nufayl dan gelaran yang diberikan kepada beliau adalah Al-Faruq yang bermaksud pemisah antara hak dan batil. Yang kedua, Sayyidina Umar merupakan keturunan Bani Adi daripada kaum Quraisy.
dan beliau dilahirkan di Mekah pada tahun 584 Masihi, iaitu 13 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar wafat ketika beliau berumur 63 tahun pada bulan Zulhijjah tahun ke-13 Hijrah. Sebab kewafatan Sayyidina Umar disebutkan adalah kerana beliau dibunuh oleh Abu Lulu'ah, iaitu seorang hamba berbangsa Parsi yang beragama Majusi. Antara jawatan yang pernah disandang oleh Sayyidina Umar adalah beliau menjadi khalifah yang kedua daripada Khulafa Ar-Rasyidin dan beliau memerintah Islam selama 10 tahun 6 bulan. Yang seterusnya, Sayyidina Umar memeluk Islam ketika beliau berumur 33 tahun. Antara karakter yang terkenal dengan Sayyidina Umar adalah beliau merupakan seorang yang berani dalam menegakkan kebenaran dan dakwah Islam. Antara contoh peristiwa yang dapat dilihat adalah Sayyidina Umar mencabar sesiapa sahaja yang berani menghalangnya untuk berhijrah ke Madinah secara terbuka. Dan yang terakhir, antara sumbangan yang pernah disumbangkan oleh Sayyidina Umar kepada Islam adalah yang pertama, beliau mengemaskini institusi Baitul Mal. Yang kedua, beliau memisahkan kuasa kehakiman daripada kuasa pentadbiran. Yang seterusnya, beliau mendirikan rumah persinggahan bagi para musafir. Dan yang keempat, Sayyidina Umar mengasaskan takwim Islam yang sehingga ke hari ini masih kekal. Okay, kita lihat yang seterusnya. Para sahabat adalah mereka yang hidup bersama dengan Nabi Muhammad dan mereka merupakan rujukan yang utama selepas kewafatan Nabi Muhammad. Yang kedua, ahli sunni sangat melarang perbuatan mencela para sahabat terutamanya Khulafa Ar-Rasyidin kerana perbuatan ini seolah-olah telah menyakiti Nabi Muhammad. Dan kita dapat lihat bahawa ahli sunni ini sangat memuliakan Sayyidina Umar melalui pujian baginda Nabi SAW terhadap Sayyidina Umar dalam sabdanya yang berbunyi, Inna Allah ja'alal haqqa ala lisani Umara wa qalbihi, yang mana bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kebenaran pada lisan Umar dan hatinya. Riwayat At-Tirmizi. Seterusnya kita lihat kepada pandangan ahli sunni terhadap Umar Al-Khattab. Yang pertama, ahli sunni memandang Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai seorang khalifah yang sangat tegas dan berani dalam mempertahankan Nabi Muhammad serta dakwah baginda. Ini dapat dibuktikan melalui peristiwa apabila Sayyidina Umar berani mencabar sesiapa sahaja yang menghalang hijrahnya ke Madinah. Dan juga peristiwa yang kedua apabila Sayyidina Umar telah memecat Khalid Al-Walid kerana Sayyidina Umar bimbang dan gusar sekiranya Khalid Al-Walid akan dipuja oleh masyarakat pada ketika itu kerana Khalid Al-Walid berjaya memimpin barisannya menumpaskan musuh dalam beberapa pertempuran perang. Yang kedua, ahli sunni juga memandang Sayyidina Umar sebagai seorang sahabat yang sangat setia terhadap Nabi Muhammad SAW. Hal ini dapat dibuktikan apabila Sayyidina Umar tidak dapat menerima kewafatan Rasulullah dan beliau mengancam untuk membunuh sesiapa sahaja yang telah menganggap bahawa Rasulullah telah wafat. Yang ketiga, ahli sunni juga memandang Sayyidina Umar sebagai seorang pemimpin yang sangat mementingkan kepentingan rakyatnya. Ini dapat dibuktikan apabila beliau telah menetapkan seluruh hasil ekonomi negara Islam ketika di zaman pemerintahannya adalah untuk kegunaan rakyat-rakyatnya. Sebagai contoh, Sayyidina Umar telah mendirikan tembok sebagai benteng daripada pertahanan musuh dan juga beliau telah beliau sentiasa memastikan bahawa setiap rakyatnya menerima keperluan asas yang mencukupi. Dan yang terakhir, ahli sunni juga berpandangan bahawa Sayyidina Umar merupakan antara sahabat yang menjadi rujukan utama selepas Abu Bakar kerana Sayyidina Umar ini menerima ilmu itu terus dan langsung daripada Rasulullah dan perkara ini diakui sendiri oleh Rasulullah SAW. Yang seterusnya kita lihat kepada sebab Syiah membenci Umar Al-Khattab, iaitu kita dapat lihat di sini adalah mereka membenci Umar Al-Khattab kerana Umar Al-Khattab telah berjaya menguasai Parsi dan menyebarkan Islam di sana yang mana Parsi dahulunya terkenal dengan bangsa mereka yang mengamalkan amalan syirik dan penyembahan api, yakni agama Majusi. Dan kita lihat kepada antara kata-kata penganut Syiah dan juga ahli sunnah. Penganut Syiah berkata,
Kami tidak akan masuk ke Masjid Nabawi melalui pintu Umar Al-Khattab kerana kami membencinya. Lalu ahli sunnah ataupun ahli sunni menjawab, rahmat Allah ke atasmu wahai Umar yang telah membuatkan para syaitan lari sewaktu kamu masih hidup dan selepas kematianmu. Antara sikap Syiah terhadap Saidina Umar Al-Khattab adalah yang pertama, mereka sanggup mencipta fitnah dengan memutarbalikkan ajaran Islam yang dibawa oleh Umar dengan tujuan agar orang-orang yang menerima ajaran tersebut benci terhadap Umar. Yang kedua, aliran Syiah ni sanggup membuat satu perayaan untuk meraihkan serta memuja Abu Lulu'ah, iaitu orang yang telah berjaya membunuh Saidina Umar, sehingga diberikan gelaran kepada Abu Lulu'ah sebagai Baba Syuja'uddin, iaitu pintu agama yang berani. Yang ketiga, aliran Syiah ini mengkafirkan Umar dan menggelar Umar sebagai seorang yang zalim kerana dianggap telah merampas jawatan khalifah daripada Saidina Ali bin Abi Talib. Dan yang terakhir, aliran ini juga menghindarkan diri, bahkan tidak mahu melintasi pintu Umar di Masjidil Haram. Dan itu sahaja sedikit perbahasan mengenai pandangan dan tanggapan aliran Sunni dan Syiah terhadap Saidina Umar bin Al-Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Alia Solihah binti Nawawi, nombor matrik 055063. Seterusnya, saya akan membentangkan pula perbandingan aliran ataupun fahaman di antara Sunni dan juga Syiah terhadap Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sebelum kita pergi ke yang selanjutnya, eloknya kita kenal dulu siapa sebenarnya Ali bin Abi Talib ni. Jadi, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ialah anak kepada Abu Talib bin Abdul Muttalib. Maksudnya, Sayyidina Ali ni merupakan keturunan susur galur daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan rupa-rupanya Sayyidina Ali ni merupakan sepupu dan juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa Sayyidina Ali ni? Sayyidina Ali ni ialah dikatakan kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam ketika berusia 10 tahun. Dan Sayyidina Ali ni juga berada di bawah asuhan baginda sallallahu alaihi wasallam kerana dikatakan telah berlaku kemarau dan ayah kepada Sayyidina Ali ni iaitu Abu Talib memiliki anak yang ramai. Jadi Rasulullah pun ambillah salah seorang anak daripada Abu Talib ni untuk diasuh dan untuk dijaga. Jadi sehinggakan Sayyidina Ali ni menjadi seorang yang mentaati dan juga tidak membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilakah Sayyidina Ali ni lahir? Sayyidina Ali lahir pada 10 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Jadi sifat peribadi yang ada pada Sayyidina Ali ni ialah Sayyidina Ali ni seorang yang sangat bijaksana, seorang yang pintar, sehingga kan Sayyidina Ali ni digelar sebagai gedung ilmu. Selain daripada itu juga, Sayyidina Ali ni seorang yang berfikiran luas, berani menegakkan kebenaran serta taat mengerjakan suruhan Allah SWT. Jadi Sayyidina Ali ni, kenal tak siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali ni sebenarnya khalifah yang keempat daripada tiga khalifah yang terawal lah, iaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Umar. Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Sayyidina Ali. Jadi khalifah yang keempat ni iaitu Sayyidina Ali diberi gelaran Abu Turab. Dan berapa tahunkah khalifah yang keempat ini, itu Sayyidina Ali ni memerintah. Jadi Sayyidina Ali ni memerintah sebagai khalifah yang keempat selama 4 tahun sahaja. Jadi selepas daripada tu Sayyidina Ali wafat. Sebab apa? Sebab dia dibunuh oleh Abdul Rahman bin Muljim di Badar Kufah. Jadi tarikh wafat Sayyidina Ali ni pada bulan Ramadan, iaitu 17 Ramadan tahun 41 Hijrah bersamaan dengan 661 Masihi. Jadi pandangan Sunni terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
uh, ahli sunnah atau dikenali juga sebagai sunni ialah mereka yang sentiasa tegak di atas Islam, di atas agama Islam, berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, tabi' dan juga tabi'in. Jadi ahli sunnah ni ialah kita faham bahawa ahli sunnah ni merupakan satu kelompok jemaah yang berada di atas kebenaran. Bukan berada di atas kebatilan seperti puak-puak lain seperti Khawarij, Syiah yang kita akan bicarakan selepas ini. Bukan. Tetapi ahli sunnah ni ialah satu kelompok jemaah yang berlandaskan ajaran Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan mereka ni mendahului Al-Quran dan As-Sunnah berbanding akal mereka lain. Lain dengan Syiah. Syiah ni ialah mereka mendahulukan akal mereka, barulah mereka ikut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Yang ini yang tak boleh sebenarnya, ya, yang kita akan bincangkan selepas ini. Jadi seperti yang kita ketahui, Sayyidina Ali ni ialah salah seorang sahabat yang hidup sezaman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang kita kata tadi, Sayyidina Ali ni memeluk Islam pada awal usia, itu 10 tahun, pada usia 10 tahun, dan bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi apakah pandangan Sunni terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Fahaman Sunni dan Syiah adalah jauh berbeza kerana fahaman Sunni mengikut acuan yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sunni menganggap Sayyidina Ali adalah sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang unggul, tetapi tidak berbelah bagi di antara keempat khalifah. Imam Malik sewaktu ditanya, siapakah yang paling afdal selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya dari segi khalifah lah. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling afdal ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Tidak seperti Syiah, Al-Imamah di sisi Sunni atau dipanggil Ahli Sunnah wal Jamaah ialah sabit berdasarkan persetujuan Al-Ittifaq dan pemilihan Al-Ikhtiyar yang dilakukan oleh umat Islam. Justru Sunni ni dia melarang perbuatan mencela sahabat Nabi SAW dan tidak pula mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu seperti mana yang diagungkan oleh Syiah terhadap Sayyidina Ali. Dan juga Syiah ni dia mengkafirkan sahabat yang lain, iaitu Abu Bakar, Umar dan juga Uthman, dan menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Baik, kita pergi ke slide yang selanjutnya. Kita tengok pula pandangan Syiah terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Antara i'tiqad yang dipegang oleh Syiah ialah i'tiqad al-imamah, iaitu 12 imam dari kalangan Ahlul Bait. 12 imam ni adalah disenaraikan, dan imam yang pertama yang diletak ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir ialah kalau tak silap Al-Mahdi, namanya di belakang Al-Mahdi. Jadi maaf saya tak ingat sebab ada dalam slide yang saya buat lain. Jadi nak dikatakan bahawa Syiah ni dia mendakwa hak memerintah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah milik Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi Syiah ni sebenarnya dia meletakkan al-imamah sebagai rukun iman yang penting, sehingga iman seseorang tu dianggap tidak sah melainkan setelah menerima rukun iman yang disebutkan. Dan mereka menjadikan hadis Ghadir Khum sebagai mengesahkan dakwaan mereka bahawa Sayyidina Ali merupakan pemimpin selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tersebut berbunyi, maksudnya barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Jadi, dan mereka juga berpandangan bahawa hanya Ali dan para imam sahaja yang menghafal dan menghimpun Al-Quran dengan sempurna. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain
Tidak. Jadi itu pandangan Syiah terhadap Sayyidina Ali. Menunjukkan bila disebutkan tentang pandangan Syiah terhadap Sayyidina Ali, kita boleh tengok bahawa Syiah ni terlalu mengagungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sebab apa? Sebab dikatakan bahawa orang yang paling layak mengisi jawatan tersebut adalah Sayyidina Ali. Sebab apa? Sebab Sayyidina Ali ni merupakan susur galur keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pandangan Syiah bukan daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sesiapa sahaja boleh menjadi pemimpin. Jadi kita pergi kepada slide selanjutnya, Imamah Ali dan keutamaannya menurut Syiah. Dalil Al-Quran yang dipetik oleh Syiah tentang penyanjungan mereka terhadap Sayyidina Ali, mereka menggunakan banyak dalil berkenaan dengan kelaikan pelantikan imam selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada satu dalil yang dipetik oleh mereka, iaitu ayat al-wilayah. Jadi mereka berkata, mereka menyebutkan dalil ni, Allah SWT berfirman, sesungguhnya wali pemimpin kalian adalah Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman mendirikan salat dan memberi zakat, dan mereka yang rukuk. Jadi menurut pemimpin Syiah, inilah dalil, merupakan dalil yang sangat kuat dan sangat jelas ke atas kepimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai pemimpin yang layak selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua kelompok Syiah ni bersepakat bahawa sahabat yang terbaik secara mutlaknya ialah Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan orang yang paling berhak ke atas imamah, iaitu pemimpin. Jadi orang yang berbeza, mereka menganggap orang yang berbeza pendapat mengenai hal ini dan mengungkapkan keyakinan yang lain, dianggap mereka ni bukan Syiah. Mereka dianggap bukan Syiah. Jadi perkara ini merupakan induk keyakinan mereka sebenarnya, dan menjadi prinsip kaum mereka, dasar pendapat mereka dan roh akidah mereka tentang imamah. Kalau tak ada imamah ni, ibarat boleh dikatakan bagi mereka tu tak ada lah Syiah ni. Sebab apa? Sebab bagi mereka imamah ni sangat penting. Dan yang paling ditakuti oleh kita ialah penyanjungan terhadap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu secara keterlaluan. Sedangkan Sayyidina Ali tidak bersalah pun dalam hal ini. Jadi namun seiring berjalannya waktu, penyimpangan dan kesesatan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka mulai mengkafirkan para sahabat, mereka menghina dengan hinaan yang buruk terhadap sahabat yang lain, tetapi mengangkat Sayyidina Ali. Dan mereka juga berlebihan dalam meletakkan Ahlul Bait. Bahkan pada satu aliran Syiah tertentu, mereka menganggap Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ni sebagai Tuhan, dan mereka juga menyamakan Sayyidina Ali ni dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Seterusnya kita pergi kepada kesimpulan daripada semua yang telah kumpulan kami bentangkan. Jadi kesimpulan daripada semuanya ialah kita dapat tahu bahawa Syiah ini adalah satu aliran yang membawa ajaran yang sesat, iaitu mereka di mana mereka ini mengkafirkan para sahabat dan juga terlalu menyanjung Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini secara keterlaluan. Dan Syiah ni ialah satu golongan yang tidak diiktiraf sedikit pun di sisi ulama Sunni sebagai ajaran yang benar. Jadi melalui pembentangan ini juga kita dapat tahu bahawa aliran Sunni ataupun aliran sunnah, ahli sunnah wal jamaah ni adalah aliran yang benar dan sentiasa memuliakan para sahabat. Jadi kita sebagai umat Islam ni perlu bersatu padu dalam mengekang fahaman Syiah. Sebab apa? Sekiranya fahaman Syiah ini masuk ke dalam fikiran kita, maka ia sangat susah untuk dibendung, terutamanya kepada anak-anak muda. Jadi kita sebagai mereka yang belajar dalam aliran pengajian Islam ini, kita perlu sentiasa berpegang teguh dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sebab kelompok inilah
yang sekelompok inilah satu-satunya yang memegang ajaran Allah SWT iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi Imam Asy-Syafi'i ada menyebut di dalam kitab Asy-Syafi'i halaman 187, dia kata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang aku akui pendustaannya selain daripada golongan Rafidhah iaitu Syiah. Maka kita dapat tahu bahawa Syiah ini sangat bahaya untuk umat Islam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.